lama. Halu.
Masya Allah. La ilaha illallah. لا تأكل نحن يا أخي يا رب نجد أبناء رجال
It's our job as part
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ونشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Nah, suara okey semua? Alhamdulillah. Baik, Al-Fadhil Ustaz Al-Khairi selaku guru pembimbing penyampai pada malam ini untuk kelas tadabbur kita. Baik, Assalamualaikum semua. Saya ucapkan kepada teman-teman sahabat-sahabat yang mengikuti kelas pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kerana kita bersama lagi untuk sesi kelas kita pada tahun yang baru, insyaAllah tahun 2022. Untuk pengetahuan semua ataupun untuk pengetahuan yang mungkin baru ikuti sesi kelas kita pada malam ini, kelas kita pada malam ini sudah sampai ke siri yang kelima. Siri yang kelima, kita bermula dengan surah Ad-Duha sehinggalah pada hari ini siri yang kelima, iaitu insyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama tadabbur surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru ikuti juga pada malam ini, untuk kelas kita menjadikan buku Al-Fadhil Ustaz Al-Khairi sebagai rujukan. Okey, sebagai rujukan, iaitu buku yang bertajuk fakta unik dalam saya ingat pula tajuk itu. Okey. Fakta unik dalam surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Okey. Pelik baca buku tapi tajuknya tu lupa Ustaz. Okey. Baik. Okey, buku ini dia ada dalam edisi e-book. Boleh dapatkan, sebenarnya boleh dapatkan berharga RM20. Kalau tak sempat malam ni, lupa pula saya nak remind dalam grup dia punya buku tu. Itu tak masalah sebab kita gunakan buku ni banyak lagi kita nak rujuk insya-Allah. So buku ini tulisan Ustaz Al-Khairi membahaskan tentang isi-isi penting dalam surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas, khususnya dari sudut tadabbur intifati surah tersebut. So malam ni dan malam seterusnya, untuk kelas-kelas kita seterusnya kita akan gunakan buku ini sebagai rujukan dan Ustaz Zul akan explain ataupun akan huraikan lebih detail lah berkenaan dengan tajuk-tajuk dalam buku ini insya-Allah. Dan yang kedua, untuk sesi kita, kelas kita sebenarnya kita kelas yang terbuka, maksudnya kelas yang kita boleh ada sesi perbincangan ataupun kita nak melontarkan idea, melontarkan pandangan berdasarkan apa yang Ustaz Zul akan share nanti, juga berdasarkan buku yang Ustaz Zul tulislah. Jadi dalam kelas ini juga kalau boleh ada sesi dua hala tu lagi baguslah, lagi menarik. Di samping soalan-soalan yang sahabat-sahabat sekalian akan lontarkan,
Mungkin Ustaz Azul boleh jawab, dan mungkin kalau ada sahabat-sahabat lain yang boleh bagi pandangan, idea pun lagi bagus. Salah, insyaAllah. Okay, baik. So, kita mulakan dulu dengan perkongsian pada Ustaz Azul untuk surah pada malam ini, surah Al-Bayyinah. Kemudian lepas itu baru kita akan buka kepada soalan ataupun perbincangan daripada sahabat-sahabat sekalian. Falyatafaddal mashkurah. Ustaz Azul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ustaz Aizat yang saya kasihi serta tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Nazri Tahir pun hadir. Barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah, kita dapat teruskan lagi pengajian kita pada malam yang bahagia ini. Okey. Jadi malam ni kita akan sambung pengajian dalam 100 fakta surah Ad-Duha hingga An-Nas yang mesti kita ketahui, insya-Allah ya. Ustaz Aizat, macam mana ya saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni dalam keadaan begitu teruja sebenarnya, kerana saya telah menemui banyak perkara yang best tentang Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah tolong doakan kami. Saya dalam proses untuk menerbitkan, sebenarnya banyak buku tentang Quran saya nak terbitkan. Tapi yang terkini ialah himpunan buku mungkin dalam 2 jilid ataupun 3 jilid. Saya masih lagi berkira-kira. Yang mana dalam buku ni akan membahaskan tentang kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran serta apakah perbezaan antara kalimah itu dengan kalimah ini. Jadi maknanya dia lebih kepada al-furuqul lughawiyah, perbezaan maksud di sebalik kalimah-kalimah yang berdekatan. Jadi hajat sayanya ada 3 jilid. Setiap jilid tu ada dalam 50 isu yang saya bahaskan. Jadi bukan tak boleh buat dalam 1 jilid atau 2 jilid. Tapi kalau 5 jilid, kalau 1 jilid itu sahaja, kalau 50 isu itu sahaja, sudah saya rasa setebal dalam lebih kurang 300 muka surat ataupun lebih. Jadi kalau semua dibuat dalam 1 jilid, ya sukar ya. Boleh sahaja dibuat dalam buku bentuk ilmiah dengan tulisan yang kecil. Tapi ia tidak sesuai untuk orang yang berusia. Jadi kalau tulisan rapat kecil-kecil, orang macam saya, Ustaz Aizat mungkin bolehlah baca. Tapi berdasarkan permintaan beberapa orang yang sudah agak berusia, bahkan berusia 40 tahun ke atas pun, mereka memerlukan buku dengan tulisan yang besar, yang ada dalam setiap muka surat itu tidak terlalu panjang. Jadi itulah saya cuba. Dan kemudiannya saya ada cita-cita nak buat buku tentang usul kalimah. Itu pun best juga usul kalimah, saya pun dah rangka. Saya pun ada cadangan untuk buat kajian tentang ijaz sauti, ijaz suara dan sebutan dalam Al-Quran. Saya juga ada cadangan, benda terbaru saya jumpa ialah perbezaan maksud di sebalik perbezaan hukum. Contohnya, apakah beza antara hukum izhar dengan hukum ikhfa atau pendengung. Contohnya, kalau kita baca ayat, faman ya'mal, okey sorry, saya cari ya. Apa ayat dia Ustaz Aizat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah tu surah apa ya? Surah Az-Zalzalah, bukan Az-Zalzalah. Mana ni saya tak nampak dah. Al-Humazah ke? Kita tengok sekejap. Saya pun dah lupa dah. Bukan Humazah. At-Takasur? Bukan. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zalzalah, surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Oh betul lah Az-Zalzalah tadi. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya selalu tertukar antara Zalzalah dengan apa satu lagi tu. Okey. Zalzalah dengan Al-Humazah. Al-Humazah.
Baik, kalau kita lihat di sini, jazakumullah khairan, zarratin khairan yarah. Ini amal yang baik. Sesiapa yang melakukan amal yang baik. Jadi amal yang baik itu khairan ni, dia kita fokus di sini. Siapa yang melakukan amalan baik walau sebesar zarrah, jadi zarratin khairan. Jadi ini dia izhar tanwin bertemu dengan kha, itu izhar, kita sebut dengan jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Dzarratin khairan. Tapi dalam kes amalan keburukan, yazubillah, okey, Allah Taala sebut dzarratin syarran. Jadi dia ikhfa hakiki. Jadi tanwin bertemu dengan shin. Jadi di situ hukumnya gunnah, kena dengung. Jadi sebenarnya dari isu di situ. Kenapa dalam bab benda yang baik ini, daripada kosakata pemilihan kalimahnya, dia izhar. Kenapa yang ini pula dia dengung, ya? Jadi ini pun dia ada perbahasan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ini benda yang terbaru dan insya-Allah saya berkira-kira lah untuk membuat kajian tentang perkara tersebut. Dan dengan minta maaf Ustaz Izan, sebab saya nak berkongsi kegembiraan ini, saya nak tunjuk ada satu tulisan terbaru saya di Facebook, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, ini pun penting tuan-tuan dan puan-puan untuk tahu benda ni, isu yang paling baru saya kemukakan. Ya Allah, ada orang terbuka video. Macam mana nak tutup? Okey. Sekejap je, sekejap ya. Saya Izzat sekejap, saya Izzat Ini satu isu, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, antara Uwais Al-Qarni ataupun Uwais Al-Qarani. Tak apalah, ini bukan isu Quran lah. Tapi antara yang terbaru saya buat, yang saya puas hati, penemuan baru, bukan saya puas hati dengan tulisan saya, tak, bukan. Tapi puas hati dengan penemuan yang baru. Ini Ibn Ummah yang dieja dengan jauh, dengan Ibn Ummah yang dieja dengan dekat. Ini ucapan Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Yang mana kalau kita lihat dalam suratul A'raf ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, Nabi Harun panggil saudaranya Nabi Musa, ini qala bana umma, anak ibuku, ya, anak seibu, ibna umma, yang mana dieja jauh antara ibna dengan umma. Itu dalam suratul A'raf. Tapi kalau kita lihat dalam suratul Thaha, ini dia dekat. Ya bana umma, ejaan ibna dengan umma itu dia eja berdekatan. Jadi saya gembira dengan penemuan ni, saya terus buat tulisan dan memang agak panjang tapi taklah terlalu panjang, ya. Kalau pendek nanti kita tak puas. Dan ini benda yang antara yang saya suka ialah ghaddul basar. Ini bagi saya, ya Allah, dan ada lagi benda yang saya nak bahas sebenarnya. Tapi yang ni pun bagi saya dah puas hati. Perkataan ghaddul basar ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu, saya bahaskan apa usul kalimah ghaddu, dia berasal daripada apa dia, dan kenapa perkataan ghaddu yang digunakan, ya ghuddu min absarihim, menundukkan sebahagian daripada pandangan-pandangan mereka. Jadi kenapa ghaddu yang digunakan? Jadi kenapa tak disebutkan kullil mu'minina yahfazu min absarihim sebagai contoh, ataupun apa-apalah perkataan lain. Kenapa perkataan ghaddu yang menjadi pilihan? Dan kemudiannya bila kita lihat, rupa-rupanya ghaddu ni dia ada 3 jenis dalam Al-Quran. Ada ghaddul basar, kemudian dia ada ghaddul saut. Ghaddul saut ini dalam surah Luqman, waghdud min sautik. Ghaddul saut. Yang jarang kita dengar orang sebut ghaddul saut. Yang kita dengarnya ghaddul basar, kan? Dan ayat yang famous dalam banjir baru-baru ni, ada saya bahaskan juga. Wa ghidal ma
ataupun ghaddu. Jadi di situ penting tu untuk kita faham filosofi di sebalik kalimah ghaddu dan kenapakah perkataan ghaddu yang digunakan dalam isu ghaddu saut dan juga menahan air hujan, ya. Okey. Kemudiannya saya juga bahaskan ghad ini daripada sudut usul sebutan dia. Dan ini kepakaran Ustaz Aizat dalam Al-Baghdadi yang pasti mempelajari tentang ilmu sebutan Al-Quran, tempat keluarnya, makhrajnya dan bagaimana huruf dad dengan ghain ini, ghain dengan dad ni dia ada huruf jahar jelas, ialah merupakan isti'la, ia merupakan huruf rakhawah dan dad pula secara khususnya ada merupakan huruf itbaq. Jadi apa peranan makhraj huruf ini dalam membentuk falsafah di sebalik perkataan ghaddu. Dan kemudian saya bahaskan juga kenapakah dad ini ada sebutan dia memainkan peranan penting untuk memahami kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi saya ini satu penemuan yang wow, memang saya tak dapat nak bayangkan. Saya gembira sangat-sangat. Okey, ada lagi lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ya, dan insya-Allah saya tak bincang benda mengarut dalam Facebook. Adalah satu dua isu peribadi tapi terlalu sedikit. Yang lain saya bincang Quran. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Dan bukan nak kempen Facebook ya tuan-tuan. Tak. Ya alhamdulillah. Saya nak kempen maklumat yang ada saya kongsikan. Al-Mutatahhir, Al-Mutahhir, Al-Mutahhar. Ini semua ada filosofi yang pelik ni. Kenapa yang ni ada ta? Kenapa ini ada dua syiddah? Kenapa yang ni ada satu syiddah tapi ejaannya mutahhar, ini mutahhir, ha baris bawah, ini ha baris atas. Semuanya ada dalam Quran ni, perkataan ini. Dan banyak lagi lah yang lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Okey, jadi minta maaf saya mulakan perkongsian hari ini dengan berkongsi kegembiraan. Kegembiraan kerana menemui beberapa ilmu baru tentang Al-Quran dan saya doakan agar Allah memberikan saya kekuatan untuk menulis sebanyak mungkin buku dan saya bercita-cita untuk mendapat satu masa yang kosong. Kalau boleh setahun tu saya tak buat kerja lain dan saya nak memberikan fokus kepada membaca buku, menulis dan membaca buku ya. Membaca, mengkaji dan menulis buku. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekarang kita tengok suratul Bayyinah yang dianggap antara surah yang macam mana ya? Satu, surah ini bagi setengah orang payah nak ingat. Dalam saya rasa lah dalam surah Ad-Duha sampai suratul Nas, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau kalau saya silap, saya minta maaf ya. Saya lah secara peribadi, inilah surah yang paling payah lah untuk diingat dengan cara yang baik. Nak baca dengan lancar ni, surah ni lah yang mungkin tersekat sikit. Kalau surah lain tu hatta Iqra pun mudah. Surah Iqra atau suratul Alaq walaupun lebih panjang daripada suratul Bayyinah tapi dia mudah. Surah Bayyinah ni dia ada sedikit kekeliruan yang menyebabkan kadang-kadang kita tertukar ya. Okey, itu mungkin saya lah kot. Dan saya pun jarang mendengar orang membaca suratul Bayyinah dalam salat. Rasanya kerana sama dengan saya kot, kerana kesukaran yang dialami. Yang keduanya, kalau kita ikut perbahasan oleh Ar-Razi sebagai contoh, surah Bayyinah ni ayat 1 hingga ayat 4 ni, dia ada isu yang mengelirukan. Dan ini dianggap antara ayat yang paling mengelirukan dalam Al-Quran. Antara ayat paling mengelirukan dalam Al-Quran. Tapi bagi kita yang tak pandai ni kan, jujurlah, saya tak kata siapa tak pandai, tak. Kita secara umum, kita memang tak pandai belaka kan. Bagi kita yang tak pandai ni kan, kita pun tak tahu kok manalah yang payah dalam surah ini. Tapi bagi Razi dia kata dalam surah ni ayat 1 hingga 4 boleh dianggap antara ayat yang paling sukar, yang paling sulit untuk difahami. Jadi itu ulama kerana dia tahu benda yang terperinci kita ni apa yang sulitnya. Sebab kita tak tahu, kita tak ada ilmu, kita tak ada kefahaman yang mendalam. Jadi kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ya. Dan manakala ulama kerana keilmuan mereka tinggi seperti Ar-Razi, dia tahu apa yang dia tidak tahu. Maka dia buat kajian. Baik. Kalau ikut pengajian saya Ustaz Aizat dan tuan-tuan puan-puan kalau ada sebarang persoalan boleh ajukan terus ya. Nak berdiskusi terus pun boleh, nak ruangan chat pun boleh. Okey,
Kalau saya dalam kelas, ada satu kelas yang kami belajar surah lazim dulu, kami akan belajar dengan mengeluarkan beberapa isi penting dahulu. Secara tanpa melihat tafsir, masing-masing je keluarkan isi. Okey, maknanya kita bermula ayat 1, keluarkan segala isi penting yang kita lihat dalam ayat 1. Kemudian ayat 2 pula. Hari itu nak bincang berapa ayat? 2 ayat, 3 ayat, keluarkan dulu isi penting. Okey. Tapi kita tidak buat begitulah. Cuma kalau kita lihat, oh ni ada perkataan mutaharah yang kita bincang tadi kan. Okey, cuma kalau kita lihat yang menariknya tuan-tuan dirahmati Allah, ada setiap surah ni dia ada kata kunci. Setiap surah ada kata kunci. Dan pastilah ulama berbeza pandangan dalam memahami kata kunci tersebut. Ulama berbeza pandangan dalam memahami kata kunci. Contoh, ketika saya membaca tafsir tentang suratul Adiyat, kita duk cari manalah kata kunci suratul Adiyat ni. Ini cerita tentang kuda kan, ayat 1 hingga 5 ni cerita tentang kuda. Ada yang kata unta. Al-Adiyat ni ada kata unta, ada yang kata kuda. Al-Adiyat tu lah kita letak nama orang, nama Adi tu. Tak kiralah Adi apa-apa yang kat Malaysia ni kan. Berapa ramai orang nama Adi. Inilah berdasarkan perkataan Al-Adiyat tu. Orang yang berani berperang. Ya? Orang yang berani tak takut. Tapi tiba-tiba tengah Allah Ta'ala cerita tentang kuda ataupun unta, ayat 1 hingga 5, tiba-tiba cerita tentang manusia. Awalnya cerita tentang kuda unta tu. Allah kata, sesungguhnya manusia untuk Tuhannya benar-benar sangat kanud. Benar-benar, macam mana saya nak terjemah bahasa Melayu ya? Sesungguhnya manusia untuk Tuhannya pasti benar-benar kanud. Okey, di situlah saya pun terjentik untuk memahami apa kaitan kuda dengan manusia ni kan. Barulah kita faham. Kata kuncinya kalau saya baca Tafsirul Razi ialah pada kanud. Kanud inilah kata kuncinya. Bila kita faham kanud, la ni la tu lain ya. Asalnya kanud lah, la ni dipanggil harfu taukid, ayat penegas, benar-benar ataupun pasti. Kanud ini artinya degil, sangat degil. Jadi degil itulah yang menjadi kata kunci. Bila kita faham sangat degil ini, barulah kita faham isunya dengan kuda, apa benda tu, apa dia. Nah, kemudian kita tengok pula usul kalimah bagi kanud. Rupanya kanud ini bukan sahaja untuk manusia, bahkan untuk bumi ataupun tanah pun dipanggil tanah yang kanud. Yakni tanah yang tidak subur, tak ada apa-apa tumbuhan, itu tanah kanud. Manakala manusia yang tidak beriman, itulah manusia yang kanud, tidak ada tumbuhan iman dalam dada dia. Itu kata kunci. Sekarang ni kita kembali kepada suratul Bayyinah. Saya duk perhati, kita duk baca, walaupun ulama tak sebut itu kata kunci. Tapi kita bacalah kan, kita baca-baca berdasarkan kupasan ulama, kita pun dapat memahami. Tapi ini pemahaman peribadi saya dengan saya minta maaf. Ada dua kata kunci di sini. Ya. Kata kunci yang pertama ialah al-bayyinah dalam ayat 1. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, yang mana perkataan bayyinah ini telah diulang sebanyak 2 kali pada ayat 1 dan pada ayat yang keempat. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tapi itu pun Ustaz Zaizat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu pun pelik tu. Ada pelik tu. Sebab kalau kat sini, dia kata hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyah ni asal perkataan ata, artinya datang. Ata ni datang. Tapi ayat keempat ni, Allah Ta'ala tak guna perkataan ata. Allah guna perkataan ja'a. Ja'a tu pun datang. Habis tu kenapa ayat 1 disebutkan ata, kenapa ayat 2 disebutkan ja'a, saya pun tak tahu. Saya berperasan ni, betul tak saya berperasan? Ini ata, jadi ja'a. Apalah pula ya, perbezaan antara ja'a dan ata, ada ulama bahas. Cuma dalam konteks ayat ni saya tak jumpa perbahasan ulama. Saya kena kaji balik lah. Mungkin ada ulama bahas tapi saya tak perasan. Okay, tak apa. Ayat 1 ada bayyinah, ayat kedua pun, ayat keempat pun ada bayyinah. Jadi, saya merasakan itulah kata kunci yang pertama.
untuk memahami suratul Bayyinah. Apalagi surah ini pun namanya suratul Bayyinah. Kata kunci yang kedua ialah qayyimah. Ya, qayyimah yang mana kita dapati dalam ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Ini kita jumpakan dalam ayat kedua suratul Al-Kahfi, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Jadi itu kitab yang qayyiman, qayyimah lah. Okay, satu qayyimah ayat yang ketiga, dan ayat kelima pun dalam ayat ketiga menyatakan kitab itu Al-Quran merupakan kitab yang qayyimah. Manakala dalam ayat kelima menyatakan agama kita ni Islam merupakan agama yang qayyimah. Jadi di sinilah saya memahami inspirasi yang dibawakan oleh Fakhruddin Ar-Razi secara khususnya. Kata kunci bagi suratul Bayyinah ialah perkataan Bayyinah itu sendiri yang ada dalam ayat 1 dan ayat 4. Dan yang kedua ialah perkataan qayyimah yang ada pada ayat ketiga dan juga pada ayat yang ke-5. Ya? Jadi ini perkataan yang penting untuk kita memahami surah ini. Selain daripada perkataan ini, ada lagi perkataan yang berulang. Antara perkataan berulang ialah Ahlil Kitab wal Musyrikin ayat 1 dan juga Ahlil Kitab wal Musyrikin ayat yang ke-6. Juga perkataan berulang ialah Al-Bariyah ayat ke-6 dan Al-Bariyah ayat yang ke-7. Itu perkataan berulang. Dia termasuk dalam kajian I'jazut Takrar. I'jaz, pengulangan kalimah dalam Al-Quran. Okey, kita bermula poin yang pertama. Realiti orang kafir kalangan ahli kitab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya orang ahli kitab ini pun dia bukannya orang musyrik, dia tak sama. Allah Ta'ala tidak memanggil ahli kitab sebagai al-musyrikin. Di sini pun beza kan? Ahli kitab, al-musyrikin beza. Musyrik lah, ahli kitab lain. Walaupun ahli kitab ini pun syirik kepada Allah, yang mana orang Yahudi telah bertuhankan Uzair. Faqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Manakala orang Nasrani bertuhankan Nabi Isa. Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Tapi mereka tidak dipanggil orang yang syirik. Tidak dipanggil musyrikin. Sebagaimana kita lah tuan-tuan. Ada je kalangan kita na'udzubillah yang bersifat munafik. Tapi adakah boleh kita panggil orang Islam yang orang yang macam munafik tadi sebagai munafik? Tak boleh. Kita hanya boleh menyatakan mereka dia ialah orang Islam yang berperang, yang ada perangai nifaq. Tapi kita tak boleh panggil dia munafik. Kerana munafik ialah istilah yang khas. Jadi dia tak boleh kita nak panggil munafik kerana ia istilah yang khas. Baik. Seperti begini, seperti ada je kalangan kita yang dihormati. Kalangan masyarakat, dia tak ada apa-apa jawatan pun tapi orang hormat dia. Dia orang baik. Dia suka tolong orang. Antaranya siapa? Antaranya Abang Viva hari itulah. Abang Viva, kereta Viva tu yang ke mana, ke sana, ke sini tolong orang, dia dihormati. Walaupun dia orang yang dihormati, tapi boleh ke bila dia datang ke majlis, kita pun panggil dia yang berhormat Abang Viva sebagai contoh, saya lupa namanya apa. Boleh tak kita panggil dia yang berhormat Abang Viva? Tak boleh. Walaupun dia dihormati, tapi gelaran yang berhormat tu gelaran yang khas. Jadi begitulah dengan orang ahli kitab. Walaupun mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak dipanggil musyrikin. Mereka tetap dipanggil ahlul kitab. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surah Ali Imran, bagaimana Allah Azza wa Jalla memanggil mereka ahlul kitab. Ya ahlul kitab. Lima taqulun, qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah. Jadi ya ahlul kitab ni diulang. Itulah perkataan gelaran yang khas buat mereka. Okey. Kebanyakan mereka ya memang tidak beriman kepada Allah. Tapi bukan semua. Bukan semua, ada yang beriman. Yang
Famousnya siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Itu ahlul kitab. Isteri Nabi pun ada 2 orang. Satu Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha ummul mukminin, dan juga seorang lagi ummul mukminin Juwairiyah binta Al-Haris radhiyallahu anha. Mereka pun ahli kitab, beriman kepada Allah. Jadi walaupun ramai yang tidak beriman, tapi ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Ka'ab Al-Ahbar, Wahab bin Munabbih dan lain-lain. Baik, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pun bahaskan apa realiti yang bercanggah antara ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 Allah Ta'ala menyatakan, kita masih lupa nak besarkan sikit. Okey, ayat 1 Allah Ta'ala sebut, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin. Orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas, yakni daripada kepercayaan dan amalan masing-masing, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Jadi orang-orang kafir ni dia tidak akan meninggalkan kepercayaan agama mereka sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Okey, 1. Tapi dalam ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab, Taurat, Injil, tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Bila datang Al-Quran, datanya utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, barulah mereka pun berpecah belah. Berpecah belah nak ikut ke tak nak ikut. Kalangan mereka pun berpecah belah, hati mereka pun berpecah belah, nak follow Nabi ke tak nak follow Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi di sini ulama pun bahaskanlah, ayat 1 kata mereka akan meninggalkan agama mereka bila datang kebenaran. Ayat keempat pula menyatakan mereka tidak menerima kebenaran setelah datangnya Nabi dan juga Al-Quran. Jadi kata balik tu. Ayat 1 kata mereka akan beriman kepada Allah bila datang Nabi dan Al-Quran. Tapi ayat keempat menyatakan bila Nabi dan Al-Quran datang, ternyata mereka berpecah belah. Jadi macam mana kita nak faham ayat 1 dan 4 ni? Dia macam ada kontradiksi ataupun percanggahan maklumat. Maka kata Fakhruddin Ar-Razi, ayat pertama ini merupakan dakwaan mereka bahawa bila datangnya seorang Nabi akhir zaman nanti, bawa kitab pada kami akan beriman kepada dia. Itu dakwaan semata-mata. Tapi bila Nabi akhir zaman tu wujud, rupa-rupanya Nabi akhir zaman tu bukan kalangan Yahudi. Sebaliknya kalangan Bani Ismail. Ya. Sama ni Nabi-Nabi ni kalangan Bani Ishaq ataupun Bani Yaqub yang dipanggil sebagai Bani Israel alaihi wassalatu wassalam. Tapi tengok-tengok yang keluarnya melalui Bani Ismail. Jadi di situlah mereka pun mula berpecah belah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan mulalah mereka berbolak-balik untuk menerima kebenaran ataupun tidak, dan pada akhirnya sebahagian mereka telah menyeleweng kitab mereka sendiri semata-mata untuk menolak dakwaan, semata-mata untuk menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 1 ni ialah angan-angan mereka. Ayat keempat pula menceritakan realiti mereka. Realitinya tak. Mereka tidak pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ibaratnya apa kata Ar-Razi? فَنَذِيرُهُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ الْفَقِيرُ الْفَاسِقُ لِمَنْ يَعِظُهُ. Ibaratnya seorang fakir yang fasik. Dia fakir, orang miskin. Salatnya tidak, kesurau pun tak kenal. Sombongnya bukan main. Al-Qurannya tak nak dipelajari.
Okey, baik. Jadi bila ditegur agar meninggalkan pergi kedai nombor ekor, diperlekehkan. Lalu dia kata kepada orang memberikan nasihat, lastu amtani' mimma ana fihi minal af'alil qabihah hatta yarzuqanillahu al-ghina. Saya tidak dapat berhentilah daripada berjudi dan sebagainya sehingga Allah bagi kekayaan pada saya. Nanti kalau saya kaya, saya buatlah. Falamma razaqahullahu al-ghina izdada fisqan. Ternyata bila Allah Ta'ala berikan dia kekayaan, habis dia tinggalkan ajaran-ajaran kebenaran ini. Jadi itulah ceritanya, ibaratnya. Kita pun begitulah tuan-tuan dan puan-puannya. Tak kata orang lain, saya sendiri. Kalau aku kaya ni, ni macam-macam benda lah dia kata nak buat. Tapi realitinya, Allah Ta'ala tak suruhlah kita jadi kaya dulu untuk memberi. Sebaliknya kita memberilah walaupun kita tidak ada kemampuan kan. Okey, baik. Jadi itulah cara untuk memahami ayat 1 dan ayat keempat dalam surah Al-Bayyinah. Perkara kedua, sebelum saya serah pada Ustaz Izzat ya. Minta maaf ini lambat sikit disebabkan saya ada mukadimah tadi. Kesilapan besar ahli kitab apa dia? Kesilapan besar ahli kitab. Kalau kita tengok ayat 1 dan ayat ke-6 ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada perbahasan tentang at-taqdim wa at-ta'khir. At-taqdim wa at-ta'khir. Apa maksud at-taqdim? Apa maksud at-ta'khir? At-taqdim ni benda sebut dulu. Sebut dulu, sebut kemudian. At-ta'khir sebut kemudian. Okey. Apa contoh ni? Sebut dahulu, sebut kemudian ni kan? Okey, jom kita tengok satu ayat yang pelik. Silap. Kita tengok satu ayat yang pelik dalam Al-Quran dan saya kira ini kot satu-satunya ayat yang ada dalam Quran. Dia bukannya ada dalam 2-3 tempat lah. Rasalah dalam surah Sabah. Dalam surah Sabah ni ayat berapa ya? Dalam surah Sabah. Mana surah Sabah? Okey, ini surah Sabah. Okey. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam mana-mana ayat dalam Al-Quran ni kan, semuanya mesti Ghafurur Rahim. Ya. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Contohnya ni. Cuba tengok. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ni pun banyak. Wa huwal ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Ni suratul Hijr yang terkenal. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Semuanya al-ghafur barulah rahim. Maha pengampun, maha pengasih. Bila Allah Ta'ala pengampun, mengampunkan dosa kita, baru kita dapat rahmat Allah. Itu kata ulama. Untuk dapat rahmat Allah, kena dapat pengampunan Allah dahulu. Disuruh perkataan ghafur disebutkan dahulu, barulah perkataan rahim. Kena dapat pengampunan Allah dulu. Tapi dalam ayat ini, pelik ni ya. Ini pelik ni. Kerana dia dimulakan dengan rahim dulu, baru ghafur. Wa huwar rahimu al-ghafur. Jadi kenapa ar-rahim disebutkan dahulu dalam ayat kedua ini? Surah Sabah satu-satunya ayat yang taqdim mendahulukan perkataan rahim. Itulah isu at-taqdim wa at-ta'khir. Okay. Ataupun kalau kita lihat satu ayat yang pelik juga, lebih kurang sama. Dan ayatnya pun pada kedudukan nombor yang sama, iaitu ayat 20 suratul Qasas dan ayat 20 juga, bukan ayat 20, ayat 20 juga surat Yasin, ayat 20 ni. Ini ayat 20. Suratul Qasas pun ayat 20. Apa tu ceritanya tuan-tuan dan puan-puan? Kalau suratul Qasas, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Okey, cuba tengok ya. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datang seorang lelaki daripada hujung kota dalam keadaan tergesa-gesa, cepat-cepat.
Disebutkan lelaki dulu, baru hujung kota. Rajul lelaki. Hujung kota tempat. Jadi sebut orang dulu baru sebut tempat. Sebut watak dulu baru sebut tempat. Ini orang yang datang untuk bagi nasihat kepada Nabi Musa. Musa, orang dah mesyuarat nak bunuh kamu. Lari cepat-cepat. Okey. Jadi watak disebut dahulu, baru sebut dia datang dari mana tu? Dia datang dari hujung kota. Tapi kalau dalam surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datang dari hujung kota seorang lelaki dalam keadaan tergesa-gesa. Disebutkan nama tempat dulu, baru nama lelaki. Cuba tengok sekali lagi. Ini sebut nama lelaki dulu. Kenapa ni? Ni sebut nama lelaki dulu, baru sebut nama tempat. Rajul, baru nama tempat. Tapi yang ini, nama tempat dulu, di mana hujung kota, baru sebut rajul. Jadi inilah dia perbahasannya tentang takdim dan takhir. Kenapa dia takdim rajul di sini? Kenapa timbul? Kenapa dia takdim rajul dulu, barulah dia sebut dia takhir aqsal Madinah. Dan kenapa di sini dia takdim aqsal Madinah dan dia takhir rajul? Maka di sini perbahasannya ialah kenapa ditakdimkan ahli kitab barulah al-musyrikin. Kenapa ahli kitab disebut dulu? Barulah kemudiannya disebut al-musyrikin dalam ayat 1 dan ayat 6. Menurut penjelasan Ar-Razi, ya Allah panjang penjelasannya tuan-tuan dan puan-puan. Dan memang beratlah saya untuk memahami. Dan konsep saya dalam buku ni saya tidak terjemah. Sebab kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, realitinya memeningkan. Sebab ayat bahasa Arab ni nak dimelayukan dia pening susunan dia. Jadi saya dah tekad, saya tidak akan terjemah melainkan ayat pendek. Ayat pendek tak apalah. Kalau panjang-panjang macam ni bila terjemah, kita pun jadi sekali kita baca untuk faham. Jadi saya sebut point je. Satu, Nabi SAW ni sentiasa mengutamakan hak Allah berbanding dirinya sendiri. Apapun Allah dulu. Apapun Allah dulu. Sebagai pengorbanan Nabi, balasan terhadap pengorbanan dan prinsip Nabi SAW yang sentiasa takdim hakillah, mendahulukan hak Allah berbanding hak sendiri, maka Allah pun sentiasa mengutamakan hak Nabi Muhammad SAW. Sentiasa Allah mengutamakan hak Nabi SAW. Jadi di sini sehinggakan kalau kita tengok konsep, sesiapa yang meninggalkan salat tidak akan kufur. Mengikut pandangan kebanyakan ulama. Hambali kata kufur lah. Tapi kebanyakan ulama kata tidak kufur. Salat ini hubungan dengan Allah. Tapi tidak kufur. Tapi barang sesiapa yang buat jahat kepada Nabi SAW sedikit je. Perlekeh Nabi. Dalam keadaan dia waras lah. Perlekeh Nabi dalam keadaan waras. Maka dia jatuh kufur. Dengan Allah, buat pasal dengan Allah, meninggalkan salat tak kufur lagi. Tapi buat pasal dengan Nabi sebagai utusan Allah, sebagai balasan terhadap kebaikan budi Nabi Muhammad SAW, maka Allah jatuhkan rizatnya sampai memburukkan Nabi, kafir. Tak layaklah jadi umat Nabi. Jadi begitulah dengan ahli kitab. Ahli kitab ni mereka mengiktiraf ketuhanan Allah. Mereka tahu Allah, tuan-tuan. Mereka confirm tahu dan mereka tahu tentang syurga dan neraka. Dan mereka pun menyatakan mereka ini macam mana ayat dia sebut ni? Saya lupa dah. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari je kemudian kami masuk syurga. Mereka tahu tentang neraka, syurga, hari akhirat, hisab dan sebagainya. Jadi mereka terima Allah, tapi apa yang mereka tolak? Mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan orang musyrik. Musyrik ini mereka dua-dua mereka tolak. Saya silap. Jangan. Okey, yang ni jangan bandingkan dengan musyrik. Jangan bandingkan. Oleh kerana orang ahli kitab ini mereka memburukkan Nabi Muhammad SAW, maka mereka dulu disebutkan. Nak tunjuknya inilah penjahat nombor satu dulu. Penjahat nombor satu dinyatakan dahulu ahli kitab, barulah musyrikin. Ya, sebut dulu orang kafir kalangan ahli kitab, barulah sebut orang al-musyrikin.
Okey, satu, kerana mereka buat jahat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, jenayah yang dilakukan oleh orang-orang kafir kalangan ahli kitab. Bukan semua ahli kitab ya, orang-orang kafir kalangan ahli kitab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih teruk berbanding kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrik. Orang musyrik ni mereka lawan Nabi dalam keadaan mereka ni jahalah, tak tahu apa benda sebenarnya. Adalah yang tahu macam Ammar bin Hisham, yakni Abu Jahal tahu Nabi itu betul. Al-Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid bin Al-Walid pun tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang betul. Tapi kebanyakan mereka tak tahulah. Mereka rasa mereka yang betul. Okey. Tapi kalau ahli kitab, mereka tahu Nabi itu betul. Confirm. Ahli kitab memang tahu Nabi SAW ialah Nabi akhir zaman. Berdasarkan telahan mereka terhadap kitab-kitab mereka. Tapi mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sembunyikan nama Nabi daripada kitab mereka. Mereka tukar maklumat yang ada dalam kitab mereka. Maka jarimah ataupun jenayah yang dilakukan oleh mereka lebih besar dibandingkan jenayah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Justru nama mereka, yakni nama orang kafir kalangan ahli kitab, disebutkan terlebih dahulu untuk menunjukkan jahatnya mereka dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Wallahu alam. Saya berhenti di sini dulu. Ustaz Aizat, minta maaf sebab mukadimah dia yang panjang tadi. Tapi saya kira mukadimah itu pun tidak lari daripada perbincangan Al-Quranul Karim. Okay, baik. Saya serahkan pada Ustaz Aizat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Zul untuk sesi yang pertama itu. Saya buka kalau ada persoalan ataupun pandangan daripada sahabat-sahabat sekalian yang ikuti sesi pada malam ni. Kalau ada persoalan ataupun nak share sesuatu, silakan. Ada? Tak ada. Kalau nak message pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada nak tanya atau bagi pandangan. Cumanya apa ni, tadi Ustaz ada sebut tentang ayat yang keberapa tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, kan? Saya terfikirlah tadi satu perkara, mungkin lain sikit dia punya perbahasan, bukan takdim takhir, tapi bila Allah sebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, maknanya sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang ingkar daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrikin. Jadi adakah kalau mafhum mukhalafahnya begitu, adakah orang ahli kitab dan orang musyrik ni ada yang tidak ingkar? Dia kata innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, maknanya dalam kalangan ahli kitab dengan musyrikin ni pula dia ada beberapa, orang kata, kategori lah, kan? Beberapa kategori dari sudut keingkaran dia itu. Ada yang ingkar dengan ilmu, ada yang ingkar dengan tidak ada ilmu, kan? Betul tak? Jadi bagaimana kita memahami benda itu, Ustaz? Okey. Jazakumullah khairan Ustaz Aizat. Saya pun tak pastilah ada berapa kategori keingkaran tu, tapi secara kasarnya kita setuju ada orang ingkar dalam keadaan berilmu, ada orang ingkar dalam keadaan sombong, ada orang ingkar kerana pangkat dan jawatan, ada orang ingkar kerana menjaga image seperti Hirakla, Abu Talib yang ingkar kerana menjaga image, ya. Baik. Terlebih dahulu kita kena faham perkataan kafara tu.
barulah sedap sikit kita nak memahami maksud di sebalik soalan Ustaz Aizat. Okey, kalau kita lihat perkataan kafara ni, satu, saya akan tunjuk contoh kepada tuan-tuan dalam surah Ali Imran, dalam ayat yang terkenal, dan satu lagi dalam surah Al-Hadid, surah besi. Mana surah besi ni? Okey, ni surah besi, Al-Hadid. Okey, perkataan kafara ni kalau kita lihat dalam doa yang terkenal ini, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Kafir itu pun asal daripada perkataan kaf, fa dan juga ra. Apa arti wa kaffir anna sayyiatina? Yakni kambuslah dosa-dosa kecil yang kami lakukan. Tak ambil kira lah ya Allah, maknanya ibarat dosa kecil tu, kita gali tanah, kita simpan dosa kecil dalam tanah, kita kambus balik, tak ada orang tahu pun bahawa dosa kecil itu ada dalam tanah tersebut. Artinya kafara ni artinya menyembunyikan. Kemudian kalau kita lihat dalam suratul Hadid pula, okey, tak apa para Nurhan. Kalau kita lihat dalam suratul Hadid, mana ayat dia ya? Kata lepas kot. Oh, depan lagi. I'lamu, ni. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Dunia ini ialah satu benda yang indah. Ibarat keindahan itu kata Allah, kamathali ghaithin, ibarat hujan rahmat yang turun dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang begitu indah, yang mana tanaman yang indah yang tumbuh akibat hujan tadi, a'jabal kuffara, menakjubkan orang-orang kufar. Tanaman itu menakjubkan, memukau orang-orang kufar. Maka orang kufar ni di sini siapa? Ada yang kata orang kafir lah. Tapi ada ulama lain kata, dan saya bersetuju dengan pandangan ini, orang kufar di sini ialah az-zurra', petani-petani. Petani-petani bila tengok pokok-pokok yang tumbuh tadi mereka kagum. Tapi akhirnya pokok itu pun menguning, kering, kemudiannya hancur begitu je. Jadi kenapa petani-petani ini dipanggil al-kufar? Satu dipanggil az-zurra', satu dipanggil al-falah. Itu semua ada filosofi tu. Kenapa petani dipanggil al-falah? Kenapa petani dipanggil az-zurra'? Kenapa petani ini pula dipanggil al-kuffar? Kalau Nabi, kalau yang baik dipanggil az-zurra' kan? Yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffara. Liyaghidha bihimul kuffara. Apa? Nabatu? Yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat. Baik. Al-Kufar ni kenapakah petani dipanggil Al-Kufar? Kerana petani ni mereka menggali tanah, kemudian menyembunyikan benih pokok dalam tanah. Kemudian kambus. Kambus. Bila kambus tu akhirnya tumbuh pokok. Justru orang kafir ini berdasarkan usul kalimah kaf, fa, ra sebagai menyembunyikan. Artinya orang kafir ini ialah orang yang tahu kebenaran tetapi menyembunyikan kebenaran. Maka itulah orang kafir. Justru ahli kitab ini, sebab boleh dikatakan mereka kesemuanya memang tahu kebenaran. Apalagi kalau mereka ini reba, lebay-lebay mereka. Reba ni tahu kebenaran. Dan orang-orang bawah mereka ni pun biasa mendengar cerita daripada reba mereka tentang kemunculan Nabi akhir zaman. Ada dalam kitab-kitab mereka walaupun sebahagian kitab telah dipesongkan. Okey, baik. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran dan enggan menerima kebenaran. Baik. Tapi adakah ahli kitab yang tak tahu? Menurut apa yang saya faham, ya. Ada juga ahli kitab yang tidak mengetahui. Namun, sepatutnya mereka cubalah untuk mencari kebenaran di sebalik dakwaan
khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini memang khusus kepada orang-orang kafir kalangan ahli kitab yang tahu kebenaran dan dia menyembunyikan kebenaran. Manakala mungkin orang-orang yang tak tahu apa-apa benda ni, yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, mereka ini tidak termasuk dalam konteks ayat ini. Tapi dicela dalam konteks ayat yang lain. Ayat ini tak dicela, tapi ayat lain banyak lagi yang mengkritik mereka. Wallahu a'lam. Baik, ada persoalan lain tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada. Kalau tak ada tak apa ya, tak masalah. Tidak Teruskan, Ustaz. semestinya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan. Okey. Apa Ustaz Izzat? Kita teruskan. Teruskan lagi? Ya. Okey. Sampai pukul apa ni Ustaz Izzat? Berapa 10 dah. Sikit lagi yang tadi tu. Sikit lagi, Kita pergi sampai akhir. Okay, sikit lagi. Dia ambil yang point yang tadi tu. Saya nak tengok ini panjang. Tapi bolehlah kita tengok sikit lagi yang ni dua asas dan dua perintah. Allah Ta'ala telah menggariskan dua asas yang perlu dimiliki dan dua perintah yang mesti kita lakukan. Okay, apa asas yang kita perlu miliki itu tuan-tuan dan puan-puan? Satu, mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan diri padanya dalam bab agama. Okey, mukhlisina lahuddin. Satu. Itu asas yang pertama. Dan asas yang kedua ialah hunafa. Hunafa ni apa? Kan orang bernama Hanif. Hanif tu apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hunafa atau Hanif ni artinya orang yang cenderung. Ataupun kita sebut muyul. Ustaz Aizat, muyul ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan biasa ke dengar perkataan muyul? Sebab saya biasa dengar orang sebut muyul. Ustaz Aizat biasa dengar perkataan muyul? Tak biasa lah. Tak pernah dengar pun. Tak biasa. Muyul ni cenderung lah maksudnya. Dia muyul tim mana tu? Dia muyul tim mana? Dia muyul tim A ke? Dia muyul tim B? Dalam pemilihan JMB apartment sekian-sekian, dia muyul cenderung. Baik, hunafat ni pun cenderung. Jadi cenderung daripada apa tu? Cenderung ilal haqqi. Cenderung kepada kebenaran. Cenderung meninggalkan kebatilan dan memilih kebenaran. Itulah maksud Hanif tu. Nabi Ibrahim yang disifatkan sebagai Hanifan Musliman. Arti Hanif itu cenderung untuk menolak kebatilan dan cenderung untuk menerima kebenaran. Okay, baik, itu Hanif. Jadi ini dua asas yang perlu kita miliki. Ikhlas dan juga Hunafa Hanif. Kemudiannya ada dua perintah Allah Azza wa Jalla. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Secara umumnya sembah Allah secara ikhlas dan juga Hanif. Dan perintahnya secara praktikal, kerjakan solat dan juga datangkan zakah. Jadi perkataan ata tadi hatta ta'tiyahumul bayyinah apa tu? Allah Ta'ala ulang dalam bentuk yang lain. Saya baru perasan. Ustazah Asyah Alim pun ada. Kak Liza Desa pun ada ya. Okay. Zakat itu ata. Orang kata menjelaskan zakat, menunaikan zakat, mendatangkan zakat. Asasnya mendatangkan zakat. Kerana apa? Saya pernah mendengar satu kupasan baik daripada seorang ustaz dan itulah yang kali pertama saya faham perkataan atta wa yu'tuna zakah wa yu'tuz zakah tu kan. Yang ni kita yang mendatangkan zakat kepada orang yang memerlukan. Bukannya orang yang memerlukan pergi meminta zakat. Boleh, orang memerlukan pun kena minta zakat juga kerana kita pun tak mampu untuk kontrol semua. Tapi sebenarnya dalam sistem yang ideal, yang kita pun ada ketua kampung, kita ada ketua taman, kita bahkan taman ni dia ada ketua lorong lagi kan. Patutnya kita yang mendatangkan zakat. Ya, kita tahu keluarga ni miskin, susah, kita yang mendatangkan zakat kepada mereka. Itu
filosofi di sebalik perkataan yu'tuzu tu. Wa yuqimu tu iqamah. Iqamah ni artinya menegakkan, mengerjakan. Yakni betul-betul kita salat itu dengan mengerjakan segala rukun dan juga sunatnya. Bukannya ikut dan je salat kan. Okey. Jadi di sini ada dua perintah Allah Azza wa Jalla. Kerjakan salat dan juga datangkan zakat. Yang demikian itulah merupakan agama yang qayyimah. Agama yang benar, agama yang tertegak, agama yang menegak dan tertegak. Makna agama yang progresif, agama yang meraihkan kemasyarakatan, agama yang tidak perlahan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka timbul persoalan. Ini saja ke perintah Allah? Solat dan zakat saja ke yang lain? Macam mana? Puasa nak tinggal di mana? Haji nak tinggal di mana? Apa lagi yang apa-apalah. Maka di sini kita jawab, satunya secara praktikal, salat dan zakat merupakan dua ibadah yang paling penting, yang mana kalaulah orang tinggalkan ibadah ini boleh diperangi. Kalau tinggal puasa, okey, bolehlah kena denda, memang kena denda. Tapi kalau zakat, ada orang kaya enggan bayar zakat, maka pemerintah boleh merampas harta dia. Dia sepatut bayar zakat sebanyak 50k, tapi dia tak nak bayar zakat. Pemerintah boleh merampas harta dia sebanyak 50k untuk dijelaskan zakat dia. Maka dia dikira sudah menunaikan zakat, tapi berdosalah. Dia berdosalah kerana dia menunaikan zakat dalam keadaan dirampas. Maknanya, okey, satu. Yang keduanya, kata ulama, kerana di sebalik solat ada filosofi, di sebalik zakat ada filosofinya. Apa filosofinya? Solat mewakili hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, yakni Al-Khaliq. Manakala zakat, ia mewakili hubungan kita dengan Al-Makhluq, manusia. Ya. Jadi tertegaklah hubungan antara kita dengan Allah, juga hubungan kita dengan manusia. Salat dengan Allah, zakat dengan manusia. Okay. Sinergi antara dua benda ni barulah melahirkan Muslim Rabbani yang soleh. Tapi apapun, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia perlu diurus dengan kitabullah dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, apabila kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemurahnya Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan. Ajwadan nasa bil khairi. Ajwadan nasa bil khair. Cuba kita lihat ya. Ya Dia lambat sikit yang ni. Sikit masa sikit. Okay, boy. Oh, lambat sungguh. Okey, ada dah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi merupakan orang yang paling pemurah dalam dengan kebaikan. Okey, satu perkataan yang kita nak tumpukan tu al-khair. Yang kedua, fa iza laqiyahu Jibril sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Apabila baginda ditemui Jibril. Jibril kan datang dua kali, datang dalam bulan Ramadan khusus, mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas jumpa Jibril je, Nabi betul-betul praktik. Tiba-tiba je Nabi jadi pemurah sakan. Tapi Nabi pemurah sakan tu ada dua nilai yang perlu kita fahami. Satu, ajwada bil khair. Nabi pemurah tu dengan kebaikan. Dan yang keduanya, Nabi pemurah melebihi ar-rihil mursalah. Okay, apa dia? Apa benda pula ni yang saya nak sampaikan ni ya? Ajwada bil khair. Apa dia maksudnya? Minar rihil mursalah. Apa mesejnya yang nak disampaikan? Yakni satu, kita pemurah ni mesti pemurah dengan benda yang baik dan bermanfaat, bukan pemurah dengan benda yang bukan-bukan. Macam banjir baru-baru ni kan, astagfirullah, sian sangat ya.
Jadi jiran kami di Seksyen 25 Shah Alam ni, ya, termasuk Hulu Langat, termasuk Bukit Lancung, termasuk Seri Aman, Temeloh, Mentakap, apa benda tu, semoga Allah memberikan mereka ketabahan, gantian yang lebih baik, dan kita kena terima ini qada dan qadar, tapi dalam masa yang sama, pemerintah negara tanpa mengira mana-mana pihak perlulah berbuat sesuatu yang lebih efektif pada masa akan datang. Baik. Jadi bila macam tu ramai orang datang memberi bantuan, tapi rupanya bantuan yang disangka baik akhirnya menjadi sampah yang terpaksa diuruskan pula oleh majlis bandaran. Berapa banyak baju-baju yang sebenarnya tak elok dibuang di situ, sebenarnya bukan untuk bersedekah, tapi orang ambil kesempatan untuk cleaning rumah masing-masing. Jadi untuk cleaning ala-ala sedekah lah, tapi sedekah pakaian yang tak boleh dipakai. Sedangkan masa banjir pun ada cita rasa. Tak bolehlah kita kata, alah banjir-banjir ni ambil lah baju mana pun. Asyik baik orang bagi baju. Tak bolehlah tuan-tuan. Setiap orang ada kehendak. Setiap orang ada cita rasa. Tak bolehlah nak suruh dia pakai selekeh. Dia pun ada maruah. Dia ada maruah. Tak boleh kita nak pelekehkan mereka. Jadi berapa ramai orang yang bagi barang bukan-bukan. Termasuk dalam bulan Ramadan kan. Sebenarnya bukan nak bagi pun, tapi dah makanan tak habis kat pasar malam, bagi pada surau. Akhirnya surau yang kena buang. Tak pasal surau kena buang. Dan saya tekad kalau saya jadi pengurusi surau, saya takkan terima sebarang bantuan makanan. Sila uruskan sendiri. Kami dah ada dah jadual orang nak bagi makanan. Makanan moreh. Takkan ada makanan moreh. Ini semua memburukkan kesihatan kita. Balik minum air masak, lapar sangat, buatlah air teh ke apa, buat sendiri. Surau tak patut sediakan benda-benda macam tu kerana menyalahi sunnah. Dia bukan benda yang al-khair. Kemudiannya, minar rihil mursalah, lebih daripada angin mursalah. Apa maksud angin mursalah? Ada ulama kata, angin kan bertiup daripada pelbagai sudut, maka kebaikan Nabi ni kena pada semua orang, tanpa mengira siapa. Okey, ada yang kata begitu. Betul tak? Betul. Yang kedua, ada juga yang kata minar rihil mursalah ni, angin mursalah ialah angin yang menyuburkan. Kalau kena pokok, pokok itu mensuburlah pokok. Kalau kena orang, rasa tenang orang tersebut, rasa kesejukan hembusan angin tersebut. Yakni, yang Nabi baik ini, Nabi bagaikan angin yang bermanfaat, pemberian Nabi itu pemberian yang bermanfaat. Justru kembali kepada tadi, biarlah kita punya zakat tadi mendatangkan zakat yang memberikan manfaat kepada orang, bukannya menyebabkan orang itu tidak mendapat manfaat, bahkan sebaliknya. Macam tadi saya lagi makan satu kedai di Shah Alam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang Shah Alam tahulah kedai tu. Kalau pagi hujung minggu datang pukul 8.30 pagi, beratur panjang lah nak dapat tempat duduk. Kerana terlampau ramai. Kedai tu bagus, layanannya bagus, makanan punya sedap, makanan banyak-banyak pilihan. Okey, tapi ada je seorang makcik, bukan nak memburukkan makcik tu, yang duduk dan minta sedekah dan orang bagi. Saya tengok seorang-seorang, ya Allah, makcik ni kaya daripada aku ni kalau pendapatan harian dia. Ya, kita kadang-kadang satu hari tak ada pendapatan pun, dia ni bukan main lagi pendapatan dia ni. Tapi orang memberi. Makcik tu satulah masalahnya, tapi orang memberi pun masalah. Ya Allah, saya geram nak beritahu, tolonglah jangan bagi. Kerana memberi pada dia, satu dia dah kaya pada kita dah kot. Yang kedua, bukan nak dengki. Yang keduanya, kita telah mewujudkan budaya malas dalam diri makcik tadi. Jadi makcik tu, saya tengok ada orang bagi RM5, dah RM15 dah. Nanti orang bagi lagi, mau dah dapat 200-300 satu hari. Hasil usaha keras dia. Tapi akhirnya menumbuhkan sifat kasal, malas dalam diri dia, dan ini bukan ajaran Islam. Dan ini bukannya al-khair. Jadi sebab itu zakat itu di atas, memang kita atas az-zakah, tapi kemuncaknya apa dia? Mengerjakan salat, mendatangkan zakat, yang mana salat dan zakat itu merealisasikan kehendak dinul qayyimah, agama yang menegak, tertegak, ataupun agama yang progresif dunia dan juga akhirat. Allah Alam. Ustaz Izzat, saya berhenti di situ dulu. Baik, Alhamdulillah. Mantap kupasan daripada Ustaz Zul tadi.
Kita berhenti dulu kat situ lah. Maksudnya pada ayat yang tadi tu, insyaAllah minggu depan kita sambung, bukan minggu depan, bulan depan kita akan sambung untuk siri yang kedua surah Al-Bayyinah. Saya perasan Ustaz Zul terkesan banjir juga Alhamdulillah, tidak teruk dan happy dengan benda tu. Cuma stres memikirkan tempat lain, terutamanya yang masa tu Seksyen 25 dan Hulu Langat lah pada masa tu. Jadi benda tu sampai satu tahap macam Ezat ya, kalau kita tak kena tu kita rasa macam bersalah pula. Alamak, orang lain semua kena, aku tak kena, rasa bersalah sangat. Yang Ustaz Ezat tuan-tuan tak kena tu tak apa, yang kami ni sebab kami, kalau rumah saya tak kena, dalam saat jiran tetangga semua kena, rasa macam bersalahnya. Dan Alhamdulillah Allah bagi rumah kami kena. Kami dapat satu benda yang menarik kerana main setting ialah banjir tujuannya membersihkan bumi, dan memang betul banjir membersihkan rumah kami. Rumah kami dah makin bersih dah sekarang ni. Dan saya pun terpaksa pergi hantar Robi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau tak banjir tak hantar Robi tu langsir tak? Tak hantar Robi memang tak hantar dah. Letih nak buka langsir ni. Pasang pun letih. Okay, Alhamdulillah. Itu hikmah dia, insyaAllah. Itu hikmah dia. Tapi sebenarnya banjir itu apa yang turun daripada langit itu semua adalah rahmat. Betul Ustaz? Okay, jadi tidak boleh kita salahkan hujan yang lebat, yang lama dan sebagainya kan. Kerana hujan dalam Al-Quran disebut sebagai rahmat. Betul tak? Ada juga perbahasan dia tu. Ada hujan yang malapetaka, tapi saya lebih melihat banjir tahunan di Malaysia ni lebih pada rahmat. Cuma ada beberapa tempat itu rahmat itu perlu diurus. Okay, ya rahmat, baik. tapi rahmat itu pun perlu diurus dengan saksama. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, baik. Ada soalan ke daripada sahabat-sahabat lain yang nak bertanya ataupun nak buat sedikit ulasan tentang perkongsian Ustaz Zul Khairi tadi? Ustaz Nazri, kalau ada? Ustaz Nazri masih ada ke? Tak ada dah. Okey, baik. Okey, baik. Kalau tak ada, kita mungkin kita berhenti dulu di situ insyaAllah pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan harapan. Nanti tarikh-tarikh untuk bulan-bulan seterusnya saya akan share dalam grup insyaAllah. Dan saya akan maklumkan dekat dalam grup dan medium Ustaz Zul sendiri pun Facebooknya, juga di Facebook kami. Boleh like Facebook kami, Kelas Mengaji Kuala Lumpur. Sebenarnya Kelas Mengaji Kuala Lumpur ni kita anjurkan kelas-kelas mengaji Al-Quran. Cumanya untuk pemula 2-3 bulan tahun lepas kita pergi kepada kelas tadabbur untuk para pelajar ataupun masyarakat sekitar pergi lebih memahami tentang isi kandungan Al-Quran dalam keadaan yang mudah dan mudah difahami, sehinggalah insyaAllah tahun ini kita akan teruskan kelas tadabbur insyaAllah. Baik, kalau tak ada, terima kasih banyak kepada Ustaz Zul Khairi di atas kesudian kelapangan masa untuk bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan harapan untuk kelas yang seterusnya. Apa yang baik datang daripada Allah SWT dan apa yang kurang datang daripada kami sendiri. Semoga kita beroleh rahmat Allah SWT. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Zul di atas kesudian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.